Hai murid-murid sekalian, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Berjumpa lagi dengan cikgu dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan tahun 5. Tajuk kita pada hari ini, tahu kandungan terjamin kesihatan. Sebelum kita meneruskan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca standard pembelajaran terlibat. Yang pertama, 8.1.2 menjelaskan kepentingan membaca maklumat nutrien pada label makanan. Yang kedua, 8.1.3 menganalisis maklumat nutrien yang terdapat pada label makanan. Baiklah murid-murid sekalian, aktiviti pertama pada hari ini ialah meneliti maklumat. Kamu boleh rujuk buku teks PJPK pada halaman 98 dan 99. Mari kita sama-sama membacanya ya. Okey, tajuk kita pada hari ini, tahu kandungan terjamin kesihatan. Encik Said sering mengingatkan anak-anaknya, Lily dan Julia, agar membaca label pada bungkusan makanan sebelum membelinya. Label pada bungkusan makanan memberikan maklumat tentang kandungan nutrien yang terdapat dalam produk makanan tersebut. Kemudian di sini ada seekor kumbang. Kumbang ini ingin bertanyakan soalan. Mari kita baca apakah soalan yang ini diajukan oleh kumbang ini. Apakah kepentingan akan kebaikan membaca label pada bungkusan makanan? Oh, rupa-rupanya kumbang ini ingin tahu tentang kepentingan dan kebaikan membaca label pada bungkusan makanan. Mari kita sama-sama lihat apakah kebaikannya. Antara kebaikan dan kepentingan membaca label pada bungkusan makanan termasuklah yang pertama, mengetahui jenis nutrien yang terkandung dalam makanan tersebut. Kedua, mengetahui kualiti makanan berdasarkan bahan atau ramuan yang digunakan. Yang ketiga, menjamin kualiti makanan berdasarkan tarikh luput yang dinyatakan. Inilah antara kebaikan yang kita perolehi jika kita membaca label pada bungkusan makanan. Okey, seterusnya di bawah ini ada petikan dialog. Mari kita sama-sama membacanya ya. Saya tahu roti ini mengandungi gula dan garam setelah membaca ramuan yang digunakan untuk membuat roti ini. Oleh itu, saya akan menghadkan pengambilan bilangan roti pada setiap sajian. Okey, seterusnya anaknya pula. Saya aktif dan suka bersukan. Saya memerlukan lebih tenaga dan tulang yang kuat. Roti ini mengandungi nutrien yang saya perlukan, iaitu karbohidrat dan mineral kalsium. Saya boleh menambahkan bilangan keping roti untuk setiap sajian bagi mendapatkan lebih banyak nutrien. Okey, seterusnya anak yang kedua pula. Saya sedang berusaha menurunkan berat badan. Roti ini mengandungi 29.2 gram karbohidrat dan 1.4 gram lemak bagi 2 keping roti. Oleh itu, saya boleh mengawal kuantiti pengambilan makanan, iaitu dengan menghadkan sekeping roti pada setiap sajian. Oleh itu, amat pentinglah untuk kita mengetahui kandungan yang terdapat dalam sesuatu makanan yang ingin kita makan, kerana kita boleh tentukan jumlah berapa bilangan roti atau bilangan makanan yang perlu kita ambil. Okey, seterusnya gambar yang kedua pula. Ini merupakan label makanan pada pembungkus roti. Mari kita lihat apakah maklumat yang perlu kita perolehi daripada pembungkusan ini. Yang pertama, kita boleh dapatkan maklumat berkaitan dengan nama sebutan sebenar makanan. Di sini ada labelnya. Ini ialah roti dan namanya betul roti. Yang kedua, pelabelan makanan. Pelabelan makanan ini merupakan, kita lihat sini, maklumat pemakanan. Okey, ini merupakan maklumat pemakanan yang terdapat pada pembungkusan roti ini. Okey, seterusnya kandungan nutrien yang terdapat dalam makanan. Di sini merupakan kandungan nutrien yang boleh kita perolehi daripada pembungkusan roti ini. Seterusnya sunaran ramuan. Ramuan apa yang digunakan untuk buat roti ini. Kemudian penyataan aditif. Aditif ini merupakan bahan pengawet atau bahan tambahan yang digunakan untuk mengekalkan roti ini agar lebih tahan lama. Seterusnya arahan penyimpanan. Macam mana kita perlu simpan roti ini? Adakah kita perlu letak di peti sejuk atau di kawasan yang kering? Ini juga amat penting supaya roti ini kekal apa ya murid-murid? Kekal
tahan lama. Jika kita letak roti di kawasan yang basah, maka kulat mudah tumbuh pada roti tersebut. Oleh itu, roti perlu diletakkan di tempat yang kering. Okey, seterusnya tarikh luputnya pula. Di sini ada tarikh luput. Tarikh luput ini amat penting ya, kerana kita boleh mengetahui bilakah tarikh luput sesuatu makanan itu berakhir. Kerana bila tarikh luputnya sudah sampai, kita tidak boleh makan lagi roti tersebut kerana sudah tamat tarikh luput. Okey, seterusnya maklumat pengeluaran. Di sini ada maklumat pengeluaran. Siapakah yang mengeluarkan roti ini? Hilang dia di mana? Seterusnya, mari kita lihat jumlah bagi satu sajian ialah 60 gram, iaitu 2 keping. Di sini ada nyatakan satu keping itu ada berapa gram, dan kita boleh tentukan berapa gram yang kita perlu makan bagi mengelakkan kita terlebih mengambilnya. Okey, seterusnya akuam pemakanan. Tinggi kalsium, maksudnya roti ini mengandungi kalsium yang tinggi. Kemudian jumlah hidangan bagi satu bungkus ialah 7 hidangan, iaitu 14 keping. Seterusnya kandungan nutrien bagi setiap 2 keping roti. Di sini 2 keping roti ada berapa gram nutrien dia. Okey, seterusnya kandungan nutrien bagi setiap 100 gram. Di sini kita boleh tengok setiap 100 gram itu ada berapa nutrien dia. Okey, seterusnya yang ni paling penting untuk orang Islam, iaitu piawaian kepada produk yang bersih, baik dan sesuai, iaitu logo halal dan diperakui oleh JAKIM bahawa produk roti ini ialah halal dan sesuai untuk diambil oleh orang Islam. Ini merupakan contoh pembungkusan makanan roti ya. Okey, nanti kamu boleh teliti sendiri pada halaman buku teks kamu, iaitu muka surat 99. Seterusnya, mari kita beralih kepada nota tambahan yang cikgu sediakan kepada kamu. Terdapat 2 jenis gambar di sini ya, iaitu pembungkusan berbentuk kotak. Jika tadi roti ada pembungkusan berbentuk plastik, tapi sekarang kita tengok contoh pembungkusan berbentuk kotak. Antara maklumat yang boleh didapati pada label makanan pembungkusan berbentuk kotak ini, antaranya ialah cara penyimpanan. Kamu boleh baca kat sini, simpan di tempat yang sejuk. Ini merupakan contoh maklumat yang kita boleh dapati pada pembungkusan berbentuk kotak ini. Kemudian nama produk, iaitu nama apa susu ini, jenama dia. Kemudian akuam pemakanan. Seterusnya, from of pack FOP bermaksud jumlah tenaga yang dibekalkan oleh sekotak susu ini. Kemudian logo pilihan lebih sihat FCL. Kemudian tanda halal. Ini merupakan contoh tanda halal. Kemudian berat atau isi padu kuantiti. Berapa berat atau isi padu yang terdapat dalam sekotak susu ini. Kemudian penandaan tarikh, iaitu tarikh luput susu ini. Kemudian panel maklumat makanan. Ini merupakan nutrien yang terdapat pada sekotak susu ini. Terusnya senarai ramuan. Di sini merupakan senarai ramuan lain yang digunakan untuk menghasilkan susu ini. Kemudian maklumat pengeluaran. Maklumat pengeluaran ini bermaksud susu ini dikilarkan di mana. Okey, kita beralih kepada gambar yang kedua pula. Ada apa pada label? Ini merupakan sekotak susu yang berpisah coklat. Mari kita lihat apakah maklumat yang terdapat pada label kotak ini ya. Okey, yang pertama, logo pilihan lebih sihat FCL sama dengan ini tadi. Kemudian ekon tenaga. Ekon tenaga ini merupakan jumlah tenaga yang dibekalkan oleh sekotak susu berperisa coklat ini. Kemudian panel maklumat makanan, iaitu nutrien yang terdapat pada sekotak susu ini. Kemudian senarai ramuan, iaitu kandungan lain yang digunakan untuk menghasilkan sekotak susu. Kemudian akuan pemakanan. Baiklah, murid-murid sekian, ini merupakan 2 contoh lain pembungkusan berbentuk kotak. Jika kamu berminat untuk mencari pembungkusan berbentuk lain, kamu juga boleh layari laman sesawang dan cari pada Google ya. Terdapat pelbagai jenis lagi pembungkusan yang lain. Contohnya seperti pembungkusan berbentuk tin dan sebagainya. Ini merupakan salah satu contoh maklumat tambahan yang cikgu bekalkan kepada kamu. Semoga maklumat tambahan ini bermanfaat kepada kamu jika kamu ingin membeli sesuatu produk makanan. Seterusnya, untuk aktiviti yang kedua pada hari ini, murid-murid sekalian, kamu digedaki untuk menyiapkan latihan ini. Arahannya,
salin dan jawab soalan di bawah dalam buku latihan PJPK, yaitu buku tulis kamu. Mari kita sama-sama membaca soalan yang pertama. Nyatakan 3 kepentingan membaca label pada pembungkus makanan. Soalan kedua pula, senaraikan maklumat penting yang kita perlu perolehi daripada pembungkus makanan sebelum membelinya. Soalan yang ketiga itu soalan terakhir. Pada pendapat kamu, apakah kesan yang mungkin berlaku jika kamu membeli makanan yang tarikh luputnya sudah tamat? Kamu boleh merujuk buku teks pada halaman 98 hingga 99 untuk mencari jawapan ini ya. Kecuali soalan nombor 3, iaitu soalan berkaitan dengan pendapat. Di sini kamu perlu berfikir sendiri, apakah kesan yang mungkin akan berlaku kepada kamu jika membeli makanan yang tarikh luputnya sudah tamat. Cikgu harap kamu dapat menjawab soalan ini dengan betul dan tepat. Baiklah murid-murid sekalian, sebelum cikgu mengundurkan diri, suka untuk cikgu memberi sedikit kata-kata nasihat kepada kamu, iaitu pupuk amalan membaca kandungan makanan sebelum membeli agar tubuh kita sentiasa sihat. Ini bermaksud sebelum kita membeli sesuatu produk makanan ataupun minuman, pastikan kamu membaca terlebih dahulu kandungan nutrien yang terdapat dalam makanan tersebut, dan pastikan juga kamu semak tarikh luputnya, kerana makanan yang kita makan merupakan makanan yang akan membentuk tubuh badan kita. Jika kita makan makanan berkhasiat, maka tubuh kita akan sentiasa sihat dan penyakit pun sukar untuk hinggap di tubuh kita. Dan sebaliknya, jika kita makan makanan tidak sihat, maka tubuh kita akan jadi tidak sihat dan kita juga sering mendapat penyakit. Oleh itu, fikir-fikirlah kata-kata cikgu ini. Cikgu undurkan diri dan tamatkan pembelajaran dan pengajaran kita pada hari ini dengan ucapan sekian, terima kasih.